Ya, Bung Krian. Betul, soalan tambahan saya. Jaminan yang disebut tadi menyatakan terjaminnya nasib peneroka pada masa depan, terutama selepas disenaraikan. Kita rasa mimpi ngeri peneroka Albie Johnson, Cahaya Baru dan beberapa felda di Hulu Selangor masih lagi tidak terbela. Tak ada jaminan kerajaan untuk menyelesaikan masalah mereka. Ini jamin pula, satu jaminan apabila disenaraikan. Saya memetik kata-kata yang saya anggap negarawan kita, Yang Berhormat Mulia Gua Musang. Langkah ini tidak bijak sebenarnya. Tidak ada konsultasi langsung secara formal di antara kerajaan dengan stakeholders. Jadi saya nak bertanya, adakah felda bersedia, adakah satu referendum untuk dapatkan suatu persetujuan secara formal di antara kerajaan dan peneroka felda, bukan bulldoze macam ini. Jadi saya rasa apa yang penting di sini adalah soalan tambahan saya, adakah felda serius tentang usaha ini? Kalau serius, kenapa lantik orang yang ada masalah sebagai pengurusi, yang ada rekod yang tidak baik, yang tidak ada lagi dalam kabinet? Jadi apa yang saya nak cadangkan, saya ada cadangan. Kenapa tak lantik orang-orang yang wibawa macam Tan Sri Hassan Marekan jadi pengurusi felda? Kenapa tak lantik Tun Ahmad Saraji pengurusi felda? Atau Yang Berhormat Mulia Gua Musang? Mereka ada wibawa. Yang ada sekarang ini ada masalah yang UMNO akui, disingkir dari kabinet. Ini melambangkan tidak seriusnya kerajaan tentang felda, memperjudikan nasib peneroka. Persatuan Peneroka pun tak setuju. Jadi saya harap ini kerja main-main, bulldoze, dan tidak ada satu konsultasi yang serius yang di kerajaan dan peneroka felda yang memperjudikan masa depan peneroka. Albie Johnson tak selesai, Cahaya Baru tak selesai. Ini kan pula nak jamin masa depan peneroka. Sila jawab. Ahli yang berhormat, bagaimana peneroka boleh mendapat kerugian langsung tidak terlibat tanah mereka? Tanah mereka 10 ekar tidak disentuh walaupun segenggam tanah. Kalau ada yang lebih kecil daripada segenggam, sebutir tanah peneroka tidak akan disentuh. Bagaimana peneroka boleh rugi? Tapak rumah peneroka seinci pun tidak akan disentuh. Bagaimana peneroka boleh rugi? Saham KPF peneroka tidak akan disentuh walaupun 1 sen. Bagaimana peneroka boleh rugi? Jadi tidak akan rugi peneroka. Habis apa? Peneroka akan dapat apa 5 gadaian? Apa gadaiannya? Kalau sebutir pun tak diusik, apa gadaiannya? Apa? Buah sawit? Yang Berhormat, ada panjang lagi. Yang bertanya anak ni ialah anak buahku lepas. Yang Berhormat, Yang Berhormat, yang dikepalai oleh Kalau Saudara berani, Mazlan adakan Aliman yang juga consultation pimpinan dengan tertinggi stakeholder. PAS. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat Kubang Krian, minta tolong Yang Berhormat. Isu ini Ini bukan sahabat Yang Berhormat. Ini bukan yang bukan cara Yang Berhormat. Ini Dewan Parlimen Yang Berhormat, bukan Pelda. Ini Parlimen. Yang Berhormat, Yang Berhormat Menteri, bercakap dengan saya Yang Berhormat Menteri. Jangan bercakap dengan Kubang Krian. Saya akan bercakap kepada yang dipertua. Minta maaf. Saya ingin mengulang, tidak disentuh walaupun sebutir zarah tanah peneroka. Tak akan disentuh walaupun 1 sen saham KPF peneroka. Jadi bagaimana peneroka boleh mengalami kerugian? Tuan yang dipertua, peneroka akan dapat pertama durian runtuh. Yang kedua, pulangan dividen KPF. Yang ketiga, peluang membeli saham FGBH. Yang keempat, segala keistimewaan akan terus dikekalkan. Dan yang kelima, akan mendapat peningkatan taraf hidup. Yang disebut tentang Albie Johnson dan Sendayan. Sendayan kita telah selesaikan perkara itu. Menteri Besar Negeri Sembilan telah selesaikan berhubung tentang Sendayan. Dan satu lagi tentang pengurusi felda. Saya ingin menyatakan di sini bahawa
Saya ingin menyatakan di sini bahawa pengurusi Felda mempunyai pengalaman 22 tahun sebagai Menteri Besar, yang merupakan Negeri Sembilan di bawah pimpinannya itu merupakan kawasan ketiga paling besar mempunyai Felda di seluruh Malaysia. Dan satu lagi, di kawasan ini sendiri beliau pernah jadi ahli parlimen Jempol. Ada 27 kawasan Felda di kawasan beliau sewaktu beliau menjadi ahli parlimen Jempol. Jadi beliau tahu tentang perkara mengenai Felda dan Peneroka. Itu sebab kenapa beliau dilantik jadi pengurusi. Baik, Ahmad. Baik, duduk Ahmad. Saya cakap sikit Ahmad, sikit saja. Saya nak peringatkan, mungkin kita dah ada cuti panjang sangatlah. Jadi terlupa sedikit 2 hari ni. Apabila seorang bercakap, yang lain dengar, tak setuju, tak puas hati, marah, diam sajalah. Biarkan bercakap. Selepas itu baru kita yang diberi peluang bercakap tu, bercakaplah apa yang kita nak cakap. Jangan menyalahi peraturan dan perundangan. Itu yang Ahmad. Jadi saya minta, ini Dewan Parlimen, kita hormati dan kita junjung Parlimen ini bersama. Sela Kelakau. Terima kasih Speaker. Terima kasih Timbalan Speaker. Yang Mohd Timbalan Menteri, saya ingin bertanya, ada gangguan-gangguan tertentu yang dibuat oleh anak dan menyebabkan ada perintah Mahkamah Tinggi yang telah diperolehi untuk menghalang KPF ini bersetuju untuk disenaraikan Felda Global Ventures ini. Dan sejauh manakah gangguan ini boleh melewatkan atau menggagalkan penyenaraian Felda Global Ventures Holding ini? Yang keduanya, adakah yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi, ramai di kalangan peneroka yang telah bersetuju? Apakah nasib peneroka yang tidak bersetuju? Adakah mereka ini akan diberikan juga durian runtuh yang telah dijanjikan oleh pihak kerajaan? Tuan Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Krau. Pertama, Kerajaan Barisan Nasional seperti mana semua sedia maklum adalah kerajaan yang adil. Jadi walaupun ada peneroka yang tidak bersetuju, kita akan terus juga bagi saham, kita juga akan bagi durian runtuh kepada mereka. Walaupun mereka tidak setuju, walaupun kawan-kawan ada kata jangan bagi, tapi kita akan bagilah. Okey. Yang kedua, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Kuala Krau, memang ada 8 orang peneroka yang pada penyiasatan kita didalangi oleh kawan-kawan pembangkang. Didalangi oleh pembangkang. Mereka telah mengganggu penyenaraian ini dan melewatkan sedikit. Bukan melewatkan. Sepatutnya pada awal bulan 5, kemungkinan pada pertengahan bulan Jun. Jadi lewat sebulan lebih kerana gangguan 8 peneroka ini. Walaupun demikian, ia tidak akan memberhentikan daripada penyenaraian kerana kita ada kaedah yang tertentu untuk terus membela dan memberikan segala keuntungan pada peneroka, dan dari semasa ke semasa kita akan buat pengumuman tentang kaedah tertentu itu. Terima kasih. Pihak Media Plus melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media Plus, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.